ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, di antara sebab berlakunya rahmat Allah Azza wa Jal yang menyebabkan agama ini sampai kepada manusia, termasuk kita, ialah hasil daripada kesungguhan, tanggungjawab, amanah, sumbangan yang telah dilakukan oleh generasi-generasi awal dalam memastikan agama Allah Azza wa Jal tersebar dan disampaikan kepada orang lain, daripada mulut ke mulut, daripada generasi kepada generasi, daripada negeri kepada negeri, sehinggalah ajaran Allah, kitab Allah, sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampai kepada insan demi insan, masyarakat demi masyarakat, negeri demi negeri, rakyat demi rakyat, kota demi kota, dan kita antara yang mendapat, yang menikmati dan mengecapi rahmat itu. Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Perkataan yang terbaik ialah perkataan orang-orang yang menyeru manusia kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, menyebut kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah dengan hujjah, dengan bukti. Ia bukan agama sembrono, ia agama hujjah. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah dengan bukti. Aku dan orang-orang yang mengikutku berpegang kepada bukti dan dalil. Agama yang tertegak atas hujjah, agama yang tertegak atas bukti, agama yang tertegak di atas akal yang waras dan rasional yang kuat. Agama inilah agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama inilah yang telah diperintahkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita yang mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Yakni membawa hikmah, membawa kitab dan sunnah, membawa pendekatan yang membolehkan manusia ini menerima agama ini, terutama pada zaman di mana manusia berhujah. Semua manusia menuntut bukti dan alasan. Agama datang dengan bukti dan alasan yang menuntut supaya kenapa manusia beriman dan kenapa manusia mesti beramal dengan amalan yang telah diberikan tunjuk ajar oleh agama. Oleh kerana melakukan dakwah bukan sesuatu yang mudah. Ia satu tugasan yang besar.
tidak dapat ditanggung oleh individu perseorangan. Ia memerlukan tolong-menolong antara manusia yang beriman kepada Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang mukminun yang lelaki, orang mukminat yang perempuan, mereka itu menjadi penolong di atas sebahagian yang lain. Sebahagian mereka menolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mereka mencegah daripada yang mungkar. Inilah tanggungjawab yang dilakukan, yang diajar oleh Nabi, dan inilah yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga mereka digelar oleh sebahagian penulis sebagai Jilul Quranil Farid, sebagai generasi Al-Quran yang unik, kerana mereka telah membuktikan makna dan kata yang terkandung di dalam ayat-ayat Tuhan. Lalu Allah Azza wa Jal telah menyempurnakan agama ini kepada mereka. Allah menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu. Agama tidak memerlukan tokok tambah daripada kita. Agama telah disempurnakan oleh Tuhan. Kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda wafat, tetapi agama tidak wafat. Walaupun baginda telah mati, namun agama tidak mati. Agama akan terus hidup. Agama, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika melihat tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah wafat, ketika mendengar pertikaian orang ramai, masakan jika Muhammad itu Rasul, ia wafat. Abu Bakar mengingatkan kita dalam ucapan yang masyhur, yang selalu kita ulangi, ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ianya tidak mati. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu membaca firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw in qutil inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Tidaklah Muhammad itu melainkan ia seorang rasul, seperti mana telah diutuskan rasul-rasul sebelum daripadanya. Apakah sekiranya Muhammad itu mati atau ia dibunuh, maka tumit-tumit kamu akan berpaling. Sesiapa yang tumitnya berpaling, ia tidak akan dapat memberi apa-apa mudarat kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepada nikmat. Ia mengejutkan kembali, menyentak kembali para sahabat untuk bangkit dan sedar, walaupun Rasul itu telah wafat, tetapi tugasan membawa risalah Rasul tidak pernah wafat. Kerja dan tanggungjawab dakwah yang telah difardukan ke atas bau para pengikut Rasul, dan kita yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak pernah wafat. Kita menanggung bebanan ini untuk balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat. Apabila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an
melihat bagaimana ada kumpulan yang murtad selepas wafatnya Nabi. Ada yang menolak membayar zakat selepas wafatnya Nabi. Kononnya tidak ada lagi zakat apabila tidak adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebut perkataan yang masyhur yang dinukilkan dalam sebahagian riwayat. Beliau menyatakan, ayan qusuddin wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Maksudnya selagi mana aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan agama menjadi kurang ataupun lemah. Inilah azam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah semangat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walaupun 2 tahun lebih saja dia memerintah, tetapi dia merupakan khalifah Rasulullah yang rasyid. Ia disambung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, membawa misi yang jelas tentang tanggungjawab mereka sebagai pengikut Rasul, sebagai orang yang memegang sunnah Rasul. Orang yang seperti Rib'i bin Amir, yang hanya dengan pakaian yang begitu dianggap selekeh pada zaman itu dan kini, hanya mengikat tali di tengkuk, di lehernya, hanya mengikat tali di kepalanya sebagai mengganti serbannya, dengan pakaian yang sangat-sangat sederhana. Apabila pergi berhadapan dengan panglima Parsi yang besar, apabila ditanya, kenapa kamu orang Arab datang ke Parsi? Kerana kamu tidak cukup makan, minum, sehingga kamu tidak sedar kamu akan berhadapan dengan kuasa besar Parsi. Rib'i bukan seorang sahabat yang besar. Ia tidak tersenarai dalam riwayat-riwayat yang besar, tetapi ia lahir daripada madrasah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia lahir daripada institusi Nabi, daripada kota ataupun daripada perkampungan Madinah, yang mana perkampungan dan kota yang dibina itu telah membuka pemikiran dan minda manusia. Apa yang disebut oleh Rib'i ialah satu jawapan yang merupakan tanggungjawab kepada kita semua sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu bata'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah, min jawril adyani ila adlil islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah lah yang menghantar kami. Rib'i tidak menyatakan Umar yang menghantarnya sebagai khalifah. Allah lah yang menghantar kami, untuk kami mengeluarkan, untuk Allah mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki di kalangan hamba-hambanya, daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Inilah Islam yang dibawa oleh para sahabat. Inilah Islam yang perlu kita bawa kepada manusia. Inilah Islam yang perlu diterangkan. Islam yang mengeluarkan manusia daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Zaman berlalu, manusia menghadapi fitnah sehingga mereka melupai tanggungjawab mereka dan melupai yang mana merupakan sunnah dan yang mana bukan merupakan sunnah. Apa yang menjadi tanggungjawab dan apa yang bukan menjadi tanggungjawab. Apa yang merupakan inti kandungan agama dan apa yang merupakan rekaan manusia yang diberikan label agama. Di dalam riwayat Ad-Darimi, demikian diriwayatkan oleh Abdul Razak di dalam Musannaf, Ibn Waddah dan selainnya. Abdullah Ibn Mas'ud menyebut dalam riwayat, dalam athar yang diangkat marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
oleh sebahagian para ulama hadis. Beliau menyebut, kaifa bikum idza labasatkum fitnah yarbu fiha as-saghir wa yahrumu fiha al-kabir wa tuttakhadhu sunnah fa in ghayyirat yawman qila hadha munkar wa fi riwayatin qala ghayyirat as-sunnah. Qalu mata yakunu dhalika ya Aba Abdurrahman? Qal idza qallat umana'ukum wa kathurat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum wa kathurat qura'ukum wa tufaqqiha li ghairi din wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Kata Abdullah bin Mas'ud yang diangkat riwayat kepada Nabi SAW dalam sebahagian jalan. Apa akan terjadi kepada kamu nanti apabila pada suatu masa kamu diselubungi oleh fitnah, di mana fitnah itu budak-budak yang kecil membesar di dalam keadaan fitnah, orang tua telah pun tua di dalam keadaan fitnah, dan fitnah yakni penyelewengan itu dianggap sebagai sunnah. Kalau kita ubah, orang akan kata telah diubah sunnah, ataupun ini adalah satu benda yang mungkar, padahal itu tidak benar, itu bukan agama, telah disangkakan agama. Para sahabat heran, para tabi'in heran. Mereka bertanya, mata yakunu zalika ya Aba Abdurrahman? Bila akan terjadinya perkara yang seperti itu wahai Aba Abdurrahman? Kata Abdullah bin Mas'ud, idza qallat umana'ukum, apabila orang-orang yang amanah sedikit, wa kasurat umara'ukum, dan ramai pula orang-orang politik kamu. Yang nak jadi politician terlalu ramai, yang inginkan jawatan terlalu ramai, sedangkan yang amanah pula sedikit. Wa qallat fuqaha'ukum, sedikit orang-orang yang faham agama. Wa kasurat qura'ukum, ramai pula yang membaca, yakni sama ada baca Quran tidak faham ataupun baca buku tak faham, baca kitab tak faham. Wa tufaqqiha li ghairi din, belajar menjadi faqih, nak pandai agama bukan kerana tujuan agama, ataupun bukan nak jadi pandai bukan kerana agama. Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dunia, dicari dunia dengan menggunakan amalan akhirat. Orang berzikir untuk mendapatkan duit, orang berselawat untuk dibayar, orang bersolat supaya dibayar. Digunakan amalan akhirat untuk membolehkan manusia mendapat wang dan harta. Ketika itu fitnah. Para sahabat takut, kita juga takut, dan kita rasa kita berada pada zaman itu. Maka pada zaman yang sebegini, maka tanggungjawab yang sangat besar untuk kita semua menyampaikan agama, memahami agama, dan menyampaikan risalah yang sebenar yang kita pelajari daripada isi kandung agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bagi rakyat negeri Perlis mengambil kesempatan bagi 3 hari ini menerima tetamu-tetamu luar, mencontohi apa yang dilakukan oleh golongan Ansar menerima golongan Muhajirin. Sementara mereka yang datang daripada luar ke tempat ini, mudah-mudahan kerana Allah, di dalam perkampungan sunnah yang kita anjurkan ini,
supaya kita dapat mengambil manfaat untuk mempelajari serba sedikit daripada ilmu, juga sebagai tempat untuk menautkan hubungan ukhuwah dan kasih sayang di antara kita. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Marilah kita mengambil kesempatan ini supaya untuk kita kenal mengenali, menguatkan hubungan, supaya dapat kita menunaikan apa yang disebutkan di dalam maksud khutbah yang pertama tadi, iaitu tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong di atas kebajikan dan takwa, dan jangan kita tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan jadikan ia sebagai tempat mudah-mudahan untuk kita semua mengumpulkan sebanyak mungkin pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man shalla alayya marrah sallallahu alaihi ashra, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, maka diselawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunkanlah seluruh kaum muslimin dan muslimat, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pimpinan kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Said Sirajuddin Ibnul Almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Dan Engkau lanjutkanlah usaha baginda berdua dalam keadaan selamat, sehat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Engkau jadikanlah kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang cekar beribadah sepanjang masa, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, dan terus berusaha menghindari dosa dan maksiat daripada diri kami, keluarga kami, dan daripada masyarakat negeri kami. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.